Adakah anda seorang usahawan yang bisnesnya makin mengembang, makin expand sampai tak cukup ruang untuk letak stok? Ataupun anda risau tentang barangan-barangan anda yang ditinggalkan di premis dan anda mencari kawasan-kawasan yang lebih privasi untuk dijadikan premis anda? Jangan risau, kami akan bantu anda. Saya Nakib Rahimi, property expert anda. Sekarang saya berada di satu warehouse yang sangat-sangat terbaik yang lokasinya berdekatan dengan highway Ipoh Lumut, iaitu sekarang kita berada di Mengelembu. Dan semestinya warehouse ataupun kilang ni sangat-sangat terbaik dan akan memenuhi cita rasa anda sebagai seorang usahawan SME. Nak tengok lagi lanjut? Jom ikut saya. Okey, apa yang bestnya dekat kilang ataupun warehouse ni, ianya berkeluasan sehingga 40 kali 70 kaki dan ketinggian dia mencecah sehingga 30 kaki. Tak percaya? Tengok ni. Pernah tak anda terfikir, kan senang, mudah kalau kita boleh masukkan lori kita dalam kilang kita sendiri. Dekat sini, apa yang bestnya adalah bila lori anda masuk, drop off barang anda, punggah barang anda dan hanya perlu keluar ikut di belakang. Tak perlu berpatah balik. Sebab apa? Di sini kita ada dua pintu yang berbeza, iaitu lori boleh masuk di pintu hadapan dan boleh keluar di pintu di belakang. Mudah kan? Ya. Yeah. Oh, dekat sini memang tak trik sebab apa? Kita pakai 3-phase elektrik. Jadinya segala mesin berat ke mesin ringan semua boleh tampung. Anda tak perlu keluarkan duit yang lebih untuk modify jadi 3-phase elektrik. Senang kan? Walaupun kilang ni berketinggian 30 kaki, anda tak perlu risau dan tak perlu rasa penat untuk tarik roller shutter. Kerana di sini kita menyediakan automatic roller shutter. Macam mana? Tekan je lah. Mesti anda terfikir kan, kilang ni hanya untuk kerja-kerja yang berat ataupun simpan barang. Sebenarnya tak. Di kilang ni juga kita menyediakan office yang selamat dan sesuai untuk anda. Jadi kepada owner-owner company, jangan risau kerana office telah kami sediakan. Ini adalah bahagian yang paling saya suka. Kepada manager-manager kilang ataupun orang yang memantau staff, jangan risau kerana di bahagian atas kita juga menyediakan tempat untuk anda memantau staff dan pekerja anda. Tak percaya? Okey, turun barang tu. Alright, good. Kan saya dah kata tempat ni tempat yang privasi dan semestinya ada pengawal keselamatan yang akan menjaga premis atau kilang anda. Okay, thank you uncle. Jadi macam mana? Dah tengok semuanya kan? Menarik tak? Jadi apa tunggu lagi? Ini adalah masa yang paling sesuai untuk anda tingkatkan serta kembangkan bisnes anda. Satu perkara dan satu berita yang menarik saya nak kongsikan kepada anda. Kami di sini menyediakan satu package yang sangat-sangat menarik untuk pelaburan SME dan semestinya ianya akan menguntungkan dan menjimatkan duit anda. Nak tahu apa package yang menarik tu? Jangan lupa untuk berhubung dengan tim Safrish Properties kita. Sekian saja daripada saya, Nakib Rahimi, property expert anda. Thank you so much and Assalamualaikum. Rumah tanpa modal? Ada ke? Hai, Assalamualaikum. Saya Putri dari tim Safrish Property Expert anda. Dan sekarang Putri berada di Tronoh, Perak. Hari ini Putri nak bawa anda, jom sama-sama kita house tour di satu projek, iaitu di projek Taman Tronoh Putra. Dan apa yang bestnya dekat projek ni? Anda boleh memilikinya tanpa modal tau. Ya, betul. Tak susah-susah anda nak keluarkan duit simpanan untuk memilikinya. Cakap banyak pun tak guna. Jom kita house tour. Kebanyakan rumah teras yang saya jumpa selalunya berkuap
berhapa dan sangat-sangat tak selesa. Tapi apa yang bestnya dekat projek rumah di Taman Tronoh Putra ni? Ketinggian ceilingnya di sini mencecah 18 kaki. Jadi anda tak perlu risau tentang isu-isu yang saya sebutkan tadi. Dan pastinya pasangan dan ahli keluarga anda akan tinggal dalam keadaan selesa dan best. Tak percaya? Tengok ni. Bagi anda yang bekerja di sekitar kawasan Tronoh, rumah di projek Taman Tronoh Putra ini sangat sesuai untuk anda milikinya kerana kawasannya yang strategik dan center untuk anda ke Batu Gajah maupun Manjung. Weekend-weekend pun boleh bawa anak-anak dan keluarga ke Lumut. Best kan? Jadi, macam mana? Dah tengok semuanya kan? Oh ya, ada satu berita best yang Putri nak bagi tahu pada anda. Rumah di Taman Tronoh Putra ni adalah rumah zero booking dan harganya serendah 248K sahaja. Bukan itu sahaja, diberi juga percuma kos guaman dan juga stamp duty kepada anda. Jadi, tunggu apa lagi? Hanya terhad 67 unit sahaja. Nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor yang tertera. Sekian saja dari saya Putri dari tim Safish Property Expert anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Uish, owner maut kena tikam di rumah sendiri. Ish. Bahaya juga zaman sekarang ni. Encik, kenapa ni? Oh, tak ada apa cik. Sekarang ni banyak sangat isu yang rumah kena rompak. Cuba bayangkan kalau kena kat family saya sendiri. Oh ya ke? Tak apa. Jom ikut saya bantu encik. Ke mana? Dekat sini lah encik. Kita kat mana ni? Okey, sekarang ni kita berada di Desa Cemur Megah. Oops, saya lupa nak bagi tahu nama saya. Hai, nama saya Isha dari tim Safish. Okey, kalau encik nak tahu, dekat Desa Cemur Megah ni kita ada 4 bilik dan 2 bilik air. Style kan? Style. Kan? Dan kalau nak tahu, dia punya keluasan 20 kali 70. Wow! Luas tak? Luas sangat tu. Luas kan? Jadi jom cik, saya bawa encik untuk house tour. Cantik juga ya rumah ni. Ya, Selesa pun selesa. Ya, Tapi betul. Kak Isha, saya ni pekerja di Pekan Ipoh. Okey tak kalau saya berulang alik? Okey sebenarnya sebab kalau encik dari sini ikutkan ada 2 pilihan jalan yang encik boleh datang sini lah. Yang pertama encik boleh ikut Buah Raya Utara Selatan dan yang kedua encik boleh ikut ke Kelebang. So dekat je lah dengan sini. Oh, memang dekat lah. Ya, memang dekat pun. Wih, cantik juga tabletop ni ya. Mesti buat aku suka ni. Tengok apa tu cik? Tak apa Isha, saya tengok tabletop ni cantik lah. Cantik kan? Dekat sini memang dah sedia ada tabletop secara percuma sahaja. Masuk rumah ni dah memang ada tabletop. So, kalau nak tambah tabletop ni mencecah RM1,000 tau. Jimat tak? Oh, jimat. Kita dah memang sedia ada dekat sini dah. Jimat dah RM1,000, betul tak? Okey sangat lah. By the way, wife encik suka shopping tak? Buat saya memang suka shopping. Cuma saya je tak suka mall jauh-jauh ni. Tak apa, sebab dekat sini kita memang dekat sangat dengan mall iaitu Maiden Meru. Okey, dan juga kita dekat dengan lagi satu mall ni. Mall apa tu? Aeon Kelebang. Oh, memang dekat lah. Ya, memang dekat pun. 2 mall yang dekat dengan Cemur Megah ni. Senang kan? Wife cik nak pergi shopping dekat je. Senang sangat lah. Senang nak shopping raya semua. Kan? Jadi Isha, apa isu keselamatan yang Isha nak bantu saya tadi? Okey, kalau encik nak tahu kan, dekat sini setiap pintu, setiap tingkap kita dah ada wiring alarm sistem. Oh, Dan juga kita dah ada wiring untuk doorbell dan juga auto gate. Kalau ikutkan encik, dekat sini alarm sistem, doorbell, auto gate memang boleh mencecah 10 hingga 15K. Tapi dekat situ encik boleh jimat dah. So jimat tak? jimat sangat tu. Jimat kan? So dekat sini memang kita jamin sangat keselamatan encik dan juga keluarga. Okey?
cik, kita dah tengok rumah, dah ada table top, alarm sistem semua. Jadi cik agak-agak harga rumah ni berapa? Kalau ikut anggaran ya, pemaju dah bagi alarm sistem, auto gate, lagi-lagi ada table top yang cantik macam tu. Lepas tu lokasi pun berhampiran yang Keleban dengan Medan Meru. So saya rasa dalam 400k jugalah. 400k? Jauh sangat tu. 300k? Lagi jauh. Harga rumah ni hanya 278k sahaja. Murah kan? Murah. Disebabkan Encik Bumi Putra dekat sini developer bagi lagi 5% diskaun. So itulah untungnya dekat Desa Cemu Megah ni. Saya betul-betul minat. Saya nak booking sekarang lah. Jadi anda boleh booking lagi. Jom booking sekarang, okey? Bye. Assalamualaikum. Encik tunggu. Alright, hai. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang menonton live session di page Safri seperti biasa. Setiap malam saya akan live bersama dengan anda dengan kita punya segmen setiap malam iaitu Gosip Hartanah. Which is kita akan live setiap malam dan kita akan menjemput panel-panel yang expert dalam bidang masing-masing untuk menceritakan pengalaman dan ataupun sedikit perkongsian bersama dengan anda semua yang menonton live di page Safri. Tetapi untuk live session pada malam ini, bagi saya sangat-sangat tak best kalau you all belum lagi tekan button share dan kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Alright, which is saya tahu mesti ramai di antara anda semua yang menonton live ni mungkin ada plan nak jadi seorang ejen hartanah, mungkin ada plan nak jadi seorang perundi hartanah ke, mungkin ada plan juga ataupun mungkin anda menonton live kali ini adalah seorang perundi hartanah, mungkin nak mendengar sendiri perkongsian-perkongsian daripada mungkin dengar sendiri perkongsian daripada orang yang betul-betul berada dalam bidang hartanah sendiri. So that's why saya rasa cukup-cukup tak best kalau kita tak meramaikan, memeriahkan live session kita pada malam ini. So that's why saya minta jasa bagi you all kalau ada kawan-kawan, ada sahabat saudara mara ke yang mungkin ada plan jadi real estate negotiator, ada rank ke, nak jadi ejen hartanah ke, boleh tag mereka ataupun sharekan live ni kepada mereka-mereka yang mungkin anda kenali. Mungkin boleh sharekan di Facebook group, mungkin boleh sharekan di Facebook wall masing-masing supaya lagi ramai tahu dengan apa yang kita tengah buat pada malam ini. Alright. So, tajuk kita malam ini adalah kerjaya sebagai seorang negotiator hartanah ataupun orang panggil REN ataupun real estate negotiator ataupun bahasa kampungnya orang panggil ejen hartanah lah kan. So that's why kita nak tahu apakah jenis, apakah cara-cara, apakah orang cakap cerita di sebalik macam mana jadi ejen hartanah ni kan. Sebenarnya orang nampak jadi ejen hartanah siapa-siapa nak jual kita jadi je lah ejen. Itu sebenarnya salah di sisi undang-undang. So that's why sangat-sangat penting you all kena tahu untuk jadi seorang perundi hartanah ataupun real estate negotiator ni kita perlukan sertifikat ataupun kelayakan ataupun satu pengiktirafan daripada LPP EH ataupun satu jabatan yang mengesahkan yang sebenarnya kita ni boleh menjual hartanah ataupun apa-apa harta sahaja. Okey, dia ada lesen So that's why saya rasa malam ni tajuk yang best. So that's why kalau you all belum lagi tekan button share, saya minta you all semua tekan button share, kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Sebab apa? Siapa yang tekan button share pada malam ni, saya nak berikan e-book yang menilai RM199 secara percuma sahaja. Alright, e-book yang bernilai RM199 secara percuma sahaja. Which is e-book tu menerangkan kepada anda semua apakah step by step, langkah demi langkah ataupun cara macam mana kita nak beli hartanah pertama kita dengan cara yang betul. Orang cakap bro, nak beli property beli je lah, pergi sales gallery beli je lah, hartanah mana, booking je lah kan. Nampak macam senang tapi tak senang. So that's why e-book tu akan menerangkan kepada anda semua macam mana kita nak membuat persediaan sebelum kita nak beli hartanah pertama kita. Sangat-sangat bagus kepada anda yang masih belum ada hartanah. Saya sangat-sangat suggest kepada you all yang masih lagi belum ada property pertama, mungkin ada plan this year nak beli rumah ataupun next year nak beli rumah, buku ini, e-book ini sangat-sangat bagus untuk anda semua. Dan ramai dan kita bantu dengan e-book ini. Dan e-book ni simple je. You all jangan expect e-book ni panjang macam novel ke, e-book ni panjang macam buku sejarah ke, tak. Dia just simple saja dalam 5 page. Tapi 5 page tu kita try padatkan the best supaya you all semua dapat input dan dapat praktikan dengan apa yang ada dalam e-book tersebut. So saya minta tim saya boleh pin
share-kan kita punya link untuk mungkin ada mereka-mereka yang join live session pada malam ni nak download ebook tu, boleh terus tekan link tu untuk download secara percuma saja. Tapi dengan syarat tekan like dan tekan button share supaya lagi ramai orang dapat tahu live session kita pada malam ni. Ebook tu free tapi syarat dia tekan button, dia punya yuran ataupun dia punya upah you all kena tekan button share sahaja. Okay, upah dia tekan button share sahaja. Alright, so you all boleh download ebook tu secara percuma sahaja. Alright, mungkin di antara anda yang baru join live session ni, saya lupa lah remind tajuk kita malam ini adalah kerjaya sebagai seorang perunding hartanah ataupun kerjaya sebagai seorang negotiator hartanah. Okay, nampak macam asal ada bunyi perunding, asal ada bunyi negotiator, asal ada bunyi rent, asal ada bunyi agent, macam-macam bunyi yang ada kan. So that's why kita nak dengar sendiri apakah rent, apakah negotiator, apakah agent. So banyak perbezaan sebenarnya, nampak sama tapi berbeza-beza. So that's why malam ni kita akan rungkaikan semua ni. Saya menjemput tim rank kita sendiri untuk mencerita kepada anda semua apakah perbezaan semua benda ni, dan beliau akan ceritakan sendiri bagaimana pengalaman beliau dan macam mana beliau boleh terdetik hati nak jadi sebagai seorang negotiator. Alright, so I hope you all semua ready. Okay, kalau you all semua ready boleh komen ready dekat bawah. Kalau you all semua ready boleh komen ready dekat ruangan bawah. Alright, kalau ready boleh komen ready dekat ruangan bawah sebelum saya nak jemput kita punya panel pada malam ini. Okay, tim saya dah pinkan link ebook. Kalau you all yang berminat dapatkan ebook ini secara percuma saja, step by step macam mana kita nak beli hartanah kita dengan betul secara percuma saja, you all boleh klik link dekat ruangan bawah ni. Dekat komen ada tim saya dah pinkan link tersebut. Okay, alright, so I think kita dah boleh start sekarang. So sebelum saya tak nak melengahkan masa, saya nak menjemput tim saya ataupun orang daripada tim Safrish untuk memperkenalkan diri beliau. Alright, let's go. Alright, hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Clear tak? Okay, you all clear tak? Alright, kalau clear boleh komen clear. Clear tak? Saya nak make sure you all semua dengar. Saya pun dengar. Saya dengar, tak ada masalah. So nak make sure you all yang menonton live session ni, you all semua dengar. Okay, kalau clear boleh komen clear dekat bawah sebelum kita nak start kita punya discussion pada malam ini. Okay, kalau clear boleh komen clear dekat ruangan komen. Alright, clear. Thank you Tuan Yahya. Thank you. Alright, siapa clear boleh komen clear dekat bawah. Alright, kalau clear boleh komen clear dekat ruangan komen. Okay, so kalau clear boleh komen clear, kalau belum share boleh tekan button share. Alright, kalau clear boleh komen clear. Alright, clear. Cik Zahriah Omar. Okay, clear. Alright. Okay, so Kak Aziz boleh perkenalkan diri. Boleh kenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Siapa yang join tu, saya berterima kasih sebab sudi join live malam ni. Walaupun saya baru orang kata newbie lah, berjinak-jinak dalam bidang hartanah ni. So nama penuh saya Nur Aziah binti Ghazali dan rank tag saya 49194. Rank tag tu lah yang penting kalau kita nak orang kata nak involve dalam ejen hartanah yang berdaftar ya. So saya ya betul. Dia macam orang kata nombor badan dia, betul. Kalau tak ada benda ni macam kalau kita berurusan apa-apa itu orang kata tak secure lah. Kalau apa-apa terjadi betul. Itu kita nak sue dia pun tak ada jaminan. Betul. Okay. Saya ibu kepada 3 orang anak dan sebelum ni saya sepenuh masa suri rumah. Orang kata lepas habis belajar diploma. So kerja sekejap dalam berapa bulan macam tu, lepas tu pregnant terus berhenti. So memang lama lah dah tak bekerja. Okay. So maknanya berapa tahun dah tak bekerja? Okay ke Syauqi, jelas ke? Jelas. Okay. Boleh kata dah almost 10 years kot macam tu. Oh, almost 10 years. Oh, lama Lama kak 10 tahun tak kerja. Okay. So maknanya sebelum ni memang bekerja. Betul. Lah. Kerja office hour lah. Balik 5 kan. Office hour lah, sekejap je lah masa tu. Okay, right. So maknanya dah lama tak bekerja. So sekarang start
bukanlah bekerja office hour pun kan. Start semula bekerjaya Betul. sebagai seorang real estate agent ataupun real estate negotiator. Okay. Okay guys, kalau you all yang tonton live kali ni, kalau you all so far kalau okay kata okay kat bawah. Takut you all macam senyap-senyap je, takut-takut tak dengar kan. Senyap je. So kalau dengar boleh komen okay dekat ruangan komen. Okay Kak Aziz. Okay macam mana? Sebelum ni jelas saya tahulah macam jenis Kak Aziz call team office kan, team Safrish untuk jadi rent apa semua. So macam mana? Boleh cerita tak jenis tu macam mana tiba-tiba boleh terlibat dalam bidang hartanah ni, sedangkan dah lama sebagai seorang housewife kan, dah tak kerja dekat 10 tahun, tiba-tiba macam mana boleh terdetik di hati untuk jadi seorang real estate negotiator ni, boleh cerita tak? Boleh. Pada mulanya benda ni berlaku orang kata secara tak sengaja lah. Sebabkan kami suami isteri memang ada mencari tanah ataupun rumah lah untuk menjadi aset yang kedua buat kami. So pada situ kami dah jumpa orang kata bermacam-macam jenis rent lah. Dah ramai lah rent yang kami jumpa. So waktu tu saya macam tertarik cara dia attend kita macam mana. Lepas tu jenis saya pula, saya suka orang kata belajar sendiri tentang sel belok hartanah ni. So masa tu lah terfikir, why not, kenapa tak saya sendiri yang duduk di tempat mereka kan. So kat situ saya ada tengok masa tu, tak salah saya Encik Syauki lah ada banyak buat live. So masa tu saya ada join, mungkin Encik Syauki tak perasan, dan saya ada juga komen-komen kat situ. Masa tu lah saya dalam 5 bulan jugalah saya follow Encik Syauki waktu tu, tim Safrish. Waktu tu orang kata nekat lah, orang kata redah je orang kata masa tu. Waktu tu lah orang kata saya menghubungi tim Safrish, saya tanya bagaimana proses nak jadi rent yang sah lah. Itu. Okay, so jelas ke? Okay, you all jelas tak? Kalau jelas boleh komen jelas dekat ruang komen. Okay, maknanya starting berniat nak jadi real estate negotiator ni, starting daripada nampak kita pergi sendiri deal dengan agent, agent entertain macam ni, bawa pergi rumah, nampak je senang je kerja dia, betul tak? Kan? Bawa pergi rumah kan, entertain, tiba kalau close, okay close kan? Maknanya nampak satu kerjaya yang bukanlah terlalu susah untuk buat, bukanlah maksudnya terlalu senang juga, tapi nampak bukanlah kerjanya terlalu teruk untuk yelah kena keluar pukul 8 balik pukul 5. So maknanya dia punya masa tu fleksibel. Katakanlah satu deal sebulan satu deal, seminggu satu deal kan. Commission certain amount. So maknanya masa fleksibel dan tak perlu orang cakap terlalu rushing untuk pergi kerja balik kerja hari-hari. So mungkin itu yang Kak Aziz nampak kot. Kan nampak macam jadi kerja ni macam ni kan. So maknanya mungkin itu nampak terdetik di hati, macam nice lah kerja ni kan. So that's why Kak Aziz pun start PM Team Safrish untuk tanyakan lebih lanjut berkenaan dengan jadi rent dan sebagainya. So tapi saya rasa mungkin tak expect yang awal-awal jadi rent ni kena ada lesen, betul tak? Expect tak kita kena ada lesen sebenarnya? Betul. Tak expect langsung lah. Orang kata sebenarnya nak ambil lesen tu pun orang kata perlu pengorbanan lah. Masa tu saya terpaksa tinggalkan anak dan suami selama 2 hari, pergi ke KL untuk menghadiri kursus tu selama 2 hari lah. Barulah waktu tu tempoh nak dapat rent tu pun agak lama jugalah. Betul. Nak ada satu lesen yang kita berhak untuk menjual dan untuk menguruskan urusan jual beli hartanah kan, nama dia Rentec. Rentec tu real estate negotiator. Rentec tu nanti you all pergi Google lah, Rentec tu kan, dia colour merah, colour putih. So itulah lesen yang membolehkan kita berurusan jual beli hartanah secara legal ataupun sah kan. So maknanya mungkin maybe di antara you all yang menonton live ni, maknanya kalau mungkin saya tak sure lah, mungkin ada di antara anda yang maknanya aku jual rumah ke tolong orang jual tanah sebelum ni, kalau aku tak ada lesen ni kira salah lah. Jawapan dia adalah salah. Okay, so make sure kalau sebenarnya betul Rentec ni memang wajib untuk you all urusan jual beli hartanah, especially dalam rumah sub sales, rumah yang ialah rumah second hand.
sebab dia melibatkan booking dan sebagainya. Tapi ada juga clause yang macam rumah under construction, ada memang mengatakan clause tak semua, saya tak kata semua, saya tak kata boleh tak ada rent, tapi ada certain yang memang tak perlu rent sebab dia under dengan developer, tapi perlu ada proper agreement untuk deal dengan developer tersebut. Kena ada satu offer letter yang betul-betul deal yang mengatakan okey aku ambil kau untuk jadi aku punya partner sales, partner in sales macam tu lah kan. Tapi sebenarnya Betul. yang Itu terbaik dalaman kena punya ada lah. itu dalaman punya kan. Tapi kalau untuk rumah pun cakap rumah yang second wajib ada rent. Kan. So that's why pentingnya you all kena tahu. Kalau nak jual rumah yang second ni memang wajib ada rent. Rumah second hand. Okay, right. So maknanya you all kena clear kat sini yang kalau kita nak jadi agent hartanah ataupun real estate negotiator ni, you kena lesen dahulu yang mula-mula sekali. Okay, mula-mula sekali kena ada license dahulu sebelum kita nak jual beli hartanah. Okay, clear tak? Right, so mula-mula Kak Aziz kata, mula-mula dia datang daripada inspire. Dia terinspirasi dengan agent lain dan dia pun start ambil tindakan untuk jadi rent. Sebenarnya, yelah, saya panggil Puan Aziz malam ni ataupun Kak Aziz malam ni. Saya familiar Kak Aziz lah dengan beliau kan. Saya panggil Kak Aziz malam ni sebab kita kenal lama. Tapi jadi itu barulah sekarang. Yelah, beliau kenal saya daripada live kan. Akhirnya 5 bulan selepas tu baru join team kita dan sekarang alhamdulillah ada yang dah close apa semua. Tapi yelah PKP sekarang ni ujian untuk semua rent semua kan. Ujian sebab kita yang tak ada deal apa semua kan. Inquiry ada tapi deal susah gila. Sebab tak boleh nak bawa viewing. Tapi insyaAllah doakan selepas PKP ni semua okey semua. Sebab benda tu yang berlaku last PKP last year. Okay, last PKP last year apa yang berlaku adalah waktu PKP orang macam tak boleh keluar buat pergi mana-mana tau. Orang terpaksa stay kat rumah. Sebenarnya mereka ada masa untuk godek-godek mudah, ada masa untuk godek-godek Facebook, ada masa untuk godek-godek property dan sebagainya. Mereka mencari. Sebenarnya mungkin waktu dulu pun maybe sebelum PKP pun mereka ada plan nak beli property tapi mungkin tak ada masa untuk mencari rumah. Busy dan sebagainya, tapi mereka gunakan masa ketika PKP ni untuk start scroll mana rumah-rumah yang best, cari deal yang best untuk mereka beli. So that's why apa yang terjadi selepas PKP last year adalah dia ibarat macam Coca-Cola yang kita shake. Coca-Cola yang kita shake tu dia tertutup kan. Sampai masa boleh keluar okey. Ekonomi semua dah okey, semua orang boleh keluar, dia macam dia meledak. Sebab apa? Ada orang yang lepas PKP terus bayar booking, ada orang lepas PKP terus nak jumpa. So apa? Dia nak beli lah. Waktu PKP dia memang nak beli tapi tak boleh nak deal apa semua. So bila start boleh buka saja, waktu tu lah dia punya gila tu lain macam. Okay? Nak booking terus, nak submit loan terus. So maknanya sekarang ni masuk untuk kita collect inquiry dan PM orang kan. Sebab apa? Masa untuk benda tu berlaku mungkin selepas PKP ni insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa memang cantik selepas PKP ni. Dan kalau you all perasan waktu hari tu, waktu Perdana Menteri kita Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan moratorium, apa nama tu? Pengecualian duty stamp dan HOC dilanjutkan sehingga 2025. Sepatutnya dah habis lah. Tak silap saya dalam bulan lepas kot habis promotion daripada government tu. Tapi government sambung lagi pada tahun 2025 baru habis. So bermakna bila once kerajaan open promotion stamp duty free, lawyer fee free dan sebagainya tu, bermakna lagi ramai orang yang berminat untuk beli hartanah. Okey, sebab apa? Dia orang tahu kos-kos tu sangat berat. Kos-kos tu sangat-sangat mahal. So, that's why inilah peluang terbaik untuk mereka start beli property. So ini juga ada peluang-peluang terbaik untuk rent untuk apa? Untuk push the best lah untuk cari customer untuk bantu mereka dapatkan rumah yang mereka impikan. Okay, alright. Okay. Okay guys, kalau you all ada soalan, you all boleh komen dekat ruangan komen untuk saya bacakan soalan anda semua. Okay, kita baru sesi sesi perkenalan sebenarnya kan. Maybe you all tak kenal lagi, siapa Kak Aziz sebenarnya. Maybe di antara you all yang maybe ada terniat nak jadi rent tapi boleh ke aku ni tak ada degree dalam real estate, aku ni tak ada master dalam real estate kan, boleh ke jadi kan. So maybe sedikit pencerahan daripada Kak Aziz malam ni akan lebih lebih memberi inspirasi supaya you all tengok yang sebenarnya
walaupun Kak Aziz housewife, boleh juga jadi rent. Oh sebenarnya walaupun Kak Aziz ni bukan dalam bilik hartanah, boleh juga jadi perundi hartanah. Oh sebenarnya, nampak tak? That's why saya panggil Kak Aziz ni. Sebab apa? Saya nak make sure you all semua rasa yang kita semua kalau you all ada plan nak jadi ejen hartanah dan sebagainya, you all rasa macam sebenarnya semua orang boleh jadi ejen hartanah. Tak perlulah ambil dalam degree dalam hartanah ke, tak perlu nak belajar dalam master dalam apa-apa ke hartanah ke, tak payah. Yang penting Betul. ada you nak, you boleh buat. Tak ada masalah. Okay. Satu lagi saya suka ingatkan yang sebenarnya you kena pandai bezakan di antara real estate negotiator, real estate agency, real estate agent. Sebenarnya dua benda ni berbeza. Okay? Dua benda ni berbeza. Kalau macam kita jumpa kawan-kawan kita yang kau buat apa sekarang? Aku ejen hartanah. Kan? Dia sebenarnya adalah kemungkinan dia adalah rent, real estate negotiator, bukan real estate agent. Real estate agent ni adalah mereka yang membuka agensi. Okay, mereka adalah principal ataupun mereka ni adalah orang cakap bos-bos lah kepada real estate negotiator ni. Real estate agent dia ada real estate negotiator di bawah dia. So rent ni lah mungkin kawan-kawan you all yang kenal kan. Rent ni adalah mereka yang bernaung di bawah satu agensi ataupun satu agent yang bernama, agensi yang bernama something. Macam Tim Safrish kita bernaung di bawah agensi Firdaus and Associates. Kita punya agensi. Sebabnya kita bernaung di bawah agensi tersebut. Sebabnya katakanlah in case berlaku apa-apa ke kecuaian penipuan ke apa semua, katakanlah kan berlaku di antara Tim Safrish ni kan, you all kenal ke apa semua, boleh terus rujuk kepada Firdaus and Associates. Semua tuntutan boleh buat dekat sana. So apa? That's why bila you berurusan dengan real estate negotiator yang sah, yang diiktiraf, in case berlakunya apa-apa, you still boleh sue mereka. Katakan nak sue kan, boleh sue mereka sebab salah laku yang mereka buat. Sebab apa? Mereka dinaung oleh sebuah agensi yang berdaftar di bawah lembaga perumahan. So maknanya lembaga penilaian pentaksiran ejen hartanah. Pentaksir hartanah. Maknanya dia bernaung di sebuah lembaga yang betul-betul secure. Maknanya isu penipuan ni kalau in case terkena sekalipun, you boleh selamat. Tetapi katakanlah you berurusan dengan mereka-mereka yang tak secure, tak ada pengesahan daripada agensi mana-mana, bukanlah sebagai seorang rent, in case berlakunya sebarang penipuan, tak ada siapa yang boleh bantu. Right? In case berlakunya sebarang penipuan, tak ada siapa yang boleh bantu. Sebenarnya benda ni berlaku. Okay, benda ni memang pernah berlaku. Sebab apa? Ada satu kes yang sebelum ni memang dia deal dengan kita. Tapi at the end dia tak jadi deal. Dia kata tak apalah, saya nak beli rumah lain kan. Okay, tak apalah. Tak ada skill lah kan. So dia pula deal dengan orang yang tak ada rent. Okay? Orang tak ada rent, which is dia broker lah kan. Dia broker, dia deal. Lepas tu broker tu minta booking ke benda tau kan. Minta booking lah, kata okay rumah ni booking certain amount. Then dia pun bagi booking tersebut kepada broker tersebut. Okay, dia bagi booking tersebut yang bernilai ribuan ringgit kepada broker tersebut. At the end, once dia start tanya dekat owner tu, macam mananya urusan saya dah bayar booking hari tu, dan owner tu boleh cakap, saya tak tahu apa-apa pun. Nampak tak? Kan? Nampak tak? Itu yang bahaya sebenarnya. Saya tak tahu apa-apa pun. So, you nak secure dekat mana? Siapa yang nak backup you? Siapa yang nak bantu you? Kalau you kata pergi report dekat LPH akan cakap, you deal dengan siapa? Ejen tu berdaftar ke tak? Nampak tak? So that's why pentingnya you all kena berurusan dengan ejen yang berdaftar supaya make sure urusan hartanah tersebut berjalan dengan lancar. In case terjadinya apa-apa, you boleh membela diri you balik dan boleh mendapat hak you semula. Alright, so far I hope you all semua clear pada malam ni. Okay, saya nak baca sikit apa yang ada kat komen. Alright. Okay. Oh, Tuan Rashid Jaludin. Terbaik Puan Aziz, top brand nanti Safrish. Amin. Okay. Alright. Puan Faiza. Amin. Solution. Kena ambil brand. Mantap. Exactly. Okay, ni siapa ni? Sharifah Nur Muhammad Wazir. You go girls. Okay. Right. Okay. Alright. Okay, ada soalan. Right. Ada tips tak nak bagi menarik penjualan rumah?
So macam mana, ada tips tak macam mana yang maybe Kak Aziz buat iklan kat mana-mana ke kan? Kak Aziz pun selalu gak ada inquiry kan. Cuba ceritakan datang daripada mana sumber inquiry tersebut. Selalunya lah kalau macam ada listing-listing baru yang masuk, sebab Kak Aziz newbie sekarang ni, Kak Aziz tak pergi pada platform yang berbayar lah. Selalunya akan pergi platform yang free lah. Orang kata Facebook, Marketplace, lepas tu Mudah. Daripada situ lah orang kata inquiry-inquiry yang banyak masuk memang daripada situ. Memang Kak Aziz tak pernah keluarkan duit lagi lah buat masa sekarang. So orang kata why not kalau kita buat benda ataupun kita buat iklan tu secara percuma dulu sebelum berbayar, sebab kita tak nak nanti kita terlampau overexcited beli orang kata yang terlalu mahal untuk beriklan, tapi akhirnya orang kata tak nampak apa-apa lah. Cakap kita senang lah. Biar kita daripada bawah kita gunakan platform free, kita iklankan orang kata secara berkala. Kita tak payahlah nak orang kata nak iklankan tu secara nampak macam drastik sangat kan. So kita share ilmu-ilmu hartanah yang orang kata menarik orang nak baca sebenarnya. Kebanyakan orang yang nak beli hartanah ni Syauqi, kebanyakan dia orang hentak kromo lah, senang akak cakap hentak kromo. Yang dia orang tahu okey nak beli hartanah just beli je. Dia orang tak orang kata tak ambil tahu tentang segi bajet, kelayakan. Sebab apa yang akak tekan kat sini kelayakan. Kelayakan tu sangat penting lah bagi akak sebab kita dah cari rumah idaman kita. Okey, contoh kata rumah idaman kita tu berharga 300,000. Kita dah cari memang dah orang kata dah berangan-angan lah. Angan-angan Mak Jenin tak salah bagi akak sebab angan-angan tu percuma. Cuma nak realisasikan dia, kita kena buat homework sikit lah. Kita kena tahu kelayakan kita. Kalau rumah idaman kita 300,000 tapi kelayakan kita 200,000, akhirnya angan-angan kita tu sekadar angan-angan lah dan sia-sia lah masa yang kita ambil itu untuk orang kata nak cari rumah idaman tu. Yang penting sangatlah orang kata cek kelayakan dulu lah. Selalu Ren akan tegaskan, Encik dah cek kelayakan belum? Kami boleh tolong cekkan dulu. Betul. So apa kadang-kadang dia rasa macam aku nak beli rumah, beli je lah rumah mana aku nak kan. So bila terjadi apply loan tak lepas, apply loan reject. Sampai setahap mereka akan rasa give up. Sebab apa? Apply loan reject. Sebenarnya bukanlah bank tak nak bagi loan kepada kita. Cumanya kita kena check berapa sebenarnya loan yang kita layak. That's why pentingnya first step kita kena filter dulu. Tahu kita ni dekat mana. Betul. Kan katakanlah ada orang yang jenis macam ni tau. Katakanlah dia layak rumah 200,000 tapi dia tak check. Sedangkan kelayakan dia 200,000 tapi dia tak check. Dia hanya fokus pergi rumah ni 300,000, pergi rumah ni 400,000, apply loan, booking reject. Betul. Kan? Dia give up. So apa? Tak lepas dia kata, bank ni tak nak bagi aku loan lah, bank ni itulah, bank ni lah. Sedangkan first step kita kena check dulu berapa kelayakan kita. Katakanlah kita dah check, kelayakan aku 200,000. Pergi cari rumah yang berharga 200,000 dan ke bawah. Sure, confirm akan lepas. Nampak tak? Betul. Itu dia cara sebenarnya. Bukan, itu cara yang Akan nak tambah sikit. Boleh Kak? Okay, akak tambah sikit. Ada satu inquiry ni masuk. Tak salah akak dulu ada akak iklankan listing flat botani kat Taman Botani. Betul. Betul tak Syauqi? Betul. Yang harga 80,000 tu. Inquiry memang banyak masuk. Kebanyakan yang masuk tu orang kata yang penjaja kecil ataupun orang yang berniaga kecil-kecilan. Bila akak tanya, okey sekian-sekian SSM, diorang macam terkejut. Saya berniaga yang kecil-kecil je puan. Takkan nak SSM? Takkan nak daftar syarikat? Saya kata. Lepas tu saya pun terangkan kat dia. Sebenarnya orang banyak salah faham lah. Penyaja kecil ataupun orang kata walaupun sekecil-kecil perniagaan kita, orang kata atas dasar perniagaan tu kita kena orang kata kena daftarkan SSM. Sangat penting sebab kalau tak ada SSM, benda tu nak buat loan apa semua susah. Yang penting orang kata kalau business owner lah orang kata selalunya kena ada SSM, lepas tu kena ada akaun semasa. Lepas tu dia kena ada 2 tahun
income tax declaration ataupun dia kena ada income tax declaration macam Selalu orang declare kata usahawan. declaration tu apa dia Syauqi? Apa? Ya, kena declare betul. So kat situ kebanyakan orang ambil mudah lah Rashid sebab bank nak tengok dia punya income dia secara bulanan. Tengok income dia masuk secara purata tu berapa. Kalau Betul. tak ada bukti-bukti macam tu macam mana bank nak bagi pinjam? Lepas Betul. tu yang itu yang selalu yang jadi masalah lah. Tak salah orang penjaja-penjaja kecil nak beli rumah. Memang boleh betul. Memang betul boleh beli rumah. Tapi kena ada cara dan strategi ataupun kena ikut orang kata dasar yang betul lah sebenarnya. Betul. Sejujurnya mereka-mereka kalau orang tahu mereka-mereka yang berniaga pasar malam, berniaga goreng pisang, berniaga penjaja kecil ni memang kita panggil dia penjaja kecil tapi income mereka mungkin sehari ribuan ringgit sales. Mungkin Betul 2-3 Syauqi. ringgit sales. Akak memang setuju sangat lah. Betul. Tapi Memang masalah sebab dia orang ni itu accommodation. Itu saja. sebab itu memang dari pengalaman akak lah. Sebab dulu kita orang pernah menetap di Kuala Lumpur dan masa tu akak ada buat menjaga pasar malam air je Syauqi. Tapi orang kata pendapatan satu malam akak boleh cecah 1,200 yang paling tinggi lah jual air saja Syauqi. Di situ ya betul kata dekat situ kebanyakan orang penjaga pasar malam orang kata lebih kaya daripada kita yang makan gaji ni sebenarnya. Betul. Ni setuju, betul. Tapi orang kata silap percaturan ataupun silap pemahaman, diorang tak declare benda tu semua. So maknanya bila nak beli rumah tu agak susah lah kecuali diorang ada amount cash yang banyak lah untuk beli cash lah rumah tu kan. Sebab saya pernah sembang dengan kawan saya yang duduk dekat Gombak. Dia kata dekat kawasan rumah dia tu ada makcik jual goreng pisang. Daripada lama dah, dari lama kat Gombak tu. Makcik tu beli rumah banglo cash. Dia buat banglo cash dekat Gombak. You kena imagine buat banglo cash dekat Gombak. Bukan je dekat mana-mana, dekat Gombak. Maknanya orang berniaga pasar malam, berniaga penjaja kecil ni mereka sangat-sangat banyak duit. Tetapi once dia orang start nak buat rumah ke, nak beli rumah ke, nak melibatkan loan, dia orang bukan gagal lah bagi saya, maybe dia tak tahu tentang pengurusan documentation, tentang SSM, tax declaration, tentang akaun semasa dan sebagainya. Itu saja. Tapi kelayakan mereka memang layak kalau ikutkan dia punya kalau ikutkan daripada segi income, memang layak untuk memiliki rumah. So sangat-sangat penting lah kalau kita ada klien-klien yang kerja sebagai usahawan dan sebagainya, tolong bantu mereka, inform kepada mereka. Dan inilah sebenarnya tugas sebagai seorang rent. Inilah tugas sebagai seorang real estate negotiator. You all kena always, kalau katakanlah tak buat sale sekalipun, you all kena remind kepada usahawan di luar sana, hey, first step you kena buat macam ni, hey, first step you kena ada ni, hey, first step kena ada ni. Betul, kita tak boleh biarkan dia orang tukar kanting macam tu. Walaupun inquiry tu masuk, akak tak dapat close, tapi sebelum akak tinggalkan dia orang tu, akak akan bagi nasihat sikit lah. Tak salah nak beli rumah. Yang salahnya bila percaturan kita tu salah. So akak kata maybe bukan tahun ni untuk rezeki puan untuk beli rumah, mungkin tahun akan datang. So puan kena, orang kata kena kuatkan segi dokumen seperti SSM, current account, lepas tu income tax semua. Income tax ni orang ingat kalau kita declare income tax tu mesti kena bayar cukai. Declare income tax tu mesti kena bayar cukai kan. Sebenarnya tak. Benda tu dia ada amount tertentu saja yang dikenakan cukai. Mungkin orang banyak salah faham ni kalau declare ni kena ni, kecuali lah business owner yang untung dia beratus ribu ataupun berjuta lah. Kalau macam penjaja-penjaja ni selalunya tak lah. Sebenarnya bank bukan nak nampak yang kita ni bayar banyak berapa juta kita bayar dekat income tax. Bank nak tengok kita ni bayar ke tak income tax ataupun kita declare tak income tax. So kalau kita tak declare income tax, bermakna kita tak ada satu proper business yang betul-betul proper lah maknanya. Dulu dalam 2018, 2017 memang bank tak tengok sangat income tax. Kalau ada advantage lah, tapi kalau tak ada pun is okay. Tapi sekarang bank memang minta income tax. Once you start declare, you punya transaction ratus ribu sekalipun memang bank takkan bagi duit. Ini memang real situation, memang real case yang dah pernah berlaku. Dan kita ada klien dulu yang transaction dia sebulan 200-300 ribu sebulan. Mega popcorn tu mega apa entah. Tapi
dia nak buat loan hanya dalam 300,000 kot untuk rumah family dia, tak lepas sebab tak declare Income tax tak ada. Betul. declare tak income tax tak declare. That's why sebenarnya maybe orang nampak nak declare income tax ni banyak gila amount. Kerajaan nak ketuk aku gila-gila ni. Tak pun. Kalau you all betul-betul kira macam insurance, boleh buat penolakan. You beli barang-barang untuk syarikat, boleh buat penolakan. Betul. Banyak benda kita boleh Kita boleh claim kembali lah. Kita boleh claim balik. Berapa je kita bayar dekat government sebenarnya? Sangat-sangat sikit. So that's why benda ni sangat-sangat penting kan. Kalau orang tanya, kalau saya ni tak ada income tax, bila pula saya nak beli rumah ni kan? Jawapan saya adalah 2 tahun akan datang. Enough. Simple. Betul. 2 tahun akan datang. Sebab apa? Dia nak 2 tahun statement income tax. 2 tahun. So maknanya kalau lamanya nak tunggu lagi 2 tahun. Okay, dia ada 2 pilihan. Sama ada tak dapat langsung ataupun tunggu 2 tahun. At least kalau kita dah boleh mula sekarang, after 2 years, kita boleh dapat rumah juga. Tapi kalau kita tak mula langsung, lamanya tunggu 2 tahun. Tak apalah. Tak dapat juga. Kan? At least start declare income tax sekarang. Kalau belum ada SSM, tolong daftar. Kalau ada current account, tolong buat current account. Ini sangat-sangat penting kan. Ada orang tanya kan, saya bisnes, duit nak masuk mana Current account, saving account dengan current account dua benda yang berbeza. So that's why buka current account. So katakanlah kita mungkin ada klien-klien yang bukan bisnes sajalah, mungkin sebagai commission based, sebagai contoh kuku ke, kowe ke, property agent ke, apa-apa je lah kan, insurans ke, mereka pun sebenarnya kena ada SSM, kena ada income tax, proper business, sebab mereka adalah orang yang menjalankan perniagaan. That's why ini juga diambil berat oleh bank. So mereka-mereka yang ada commission based kena alert. You all pun kena ada SSM. Sama juga macam Foodpanda ke, GrabFood ke. You all tahu kita pernah dapat slip orang yang jadi rider Foodpanda, GrabFood. Dalam 8,000 kot sebulan dia punya commission. 8,000 sebulan jadi rider. Tapi dia tak boleh beli rumah sebab documentation. SSM kena daftar. Then tax kena declare, benda-benda tu lah documentation. So that's why inilah kerja hakiki sebagai seorang perundang tanah, kena always educate orang dekat luar sana, especially mereka yang berniaga ke, mereka yang baru nak start business ke, mereka yang ada plan nak beli rumah ke, educate mereka tentang apakah persediaan-persediaan yang penting sebelum beli rumah. So that's why, sebab tu lah Tim Safrish buat e-book ni. E-book ni memang dah lengkap dah. Kalau you all business, apa dokumen yang kena ada, apa persediaan yang kena ada, berapa banyak saving yang kita kena ada sebelum beli rumah, apa benda yang kita kena prepare, documentation dan sebagainya. So that's why dalam e-book ni kita dah lengkapkan dah. So that's why kalau you all yang ada plan this year nak beli property, you all boleh download je e-book ni secara percuma saja. Nampak tak, percuma je, boleh free boleh baca kat phone je. Kan? Sebab apa? Macam saya sembang dengan Kak Aziz tadilah. Preparation sangat-sangat penting. Okay, bukan you tak layak, bukanlah tak mampu, tapi disebabkan documentation tu. Bank pandang documentation. Kalau kita kata, saya ada duit 1 juta ni, tolonglah bagi saya loan. Tak ada documentation, bank tak pandang. So semuanya berbalik kepada documentation. So that's why documentation sangat-sangatlah penting. Okay, I hope you all semua clear ya. Clear. Kalau in case kalau soalan boleh tanya dekat ruang komen. Dan kalau you all semua belum lagi tekan button share, you all boleh klik button share dan kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Alright, okay. So saya nak bacakan beberapa soalan lagi daripada kepada Kak Aziz. Okay Kak Aziz pun I think dalam 3 bulan kot. 3 bulan Kak Aziz dia rent. 3 bulan ada Kak Aziz. Dia starting dari bulan 3. Yelah 3 bulan macam tu lah. 3 bulan. So macam mana pancarobanya menjadi seorang rent? Cerita sikit. Jadi seorang rent ni Syauqi, bagi akak ingat kan benda tu semudah ABC lah. Tapi tak sebenarnya. Kita kena tahu dari banyak segi aspek. Maksudnya daripada bank, kita nak handle dengan lawyer. Sebab kita nak entertain kita punya klien, iaitu kita punya pembeli. Sebab bila kita nak beli rumah, bukan harga RM20, RM30, RM300. Sebab dia main ke amount yang besar, ratusan ribu. Bila bermain dengan orang kata jumlah yang besar ni, kita kalau sebagai pembeli pun, kita akan tanya pumpang. So, boleh kata A sampai Z kita nak tahulah benda tu.
proses dia, apa yang kita kena bayar, apa yang kita kena buat. Waktu tu macam terkedu sekejap lah. Wow, kata maknanya aku kena belajar. So daripada situ kadang-kadang akak orang kata banyak bertanya lah daripada rent-rent yang dah lama seperti Encik Rashid, Puan Faiza sendiri kan, yang orang kata dah tough dalam bidang rent ni kan. So orang kata jangan segan silu lah nak bertanya. Kalau orang kata segan silu tu orang kata sesat jalan nanti susah. So yang akak banyak bertanya daripada segi apa proses yang seterusnya. Kalau nak ikutkan nak belajar, tak terbelajar lagi sekarang ni sebab baru 3 bulan kan. Orang kata baru merangkak lah, belum lagi nak berlari lah. Betul. Yelah, mungkin Kak Aziz terinspirasi nak masuk bidang tanah ni sebab dia tengok, senang ni je ni bawa datang rumah kan, close kan. Senang. Ya. Tapi sebenarnya tak mudah juga kan. Ya, tak mudah. Lah. Tapi mungkin ada orang cakap, maknanya sebenarnya rent ni buat bisnes apa? Betul lah, sebenarnya rent ni adalah buat bisnes jual beli hartanah. Tapi sebenarnya mungkin di antara rent ni tak sedar, sebagai seorang real estate negotiator, you all semua adalah business service. Ya, perkhidmatan. Kita menjual perkhidmatan kita. Ya, betul. So, once kata business service, perbezaan produk tu tak ada. Perbezaan pasal produk tak ada. Sebab apa? Ramai orang jual rumah. Semua orang jual rumah. Perbezaan dia adalah servis. Macam mana kita make sure kita boleh solvekan isu tu sebaik mungkin dan kita boleh selesaikan masalah tu secepat mungkin. Dan sebab itulah orang pilih kita. So that's why kalau rent-rent yang dah otai ni, kenapa boleh pop settle masalah? Sebab orang nampak dia orang punya profesionalnya settlekan masalah tu. Betapa cepatnya boleh selesaikan masalah tersebut. Kan sebenarnya bukan isu orang tak nak beli rumah. Orang boleh beli rumah dengan siapa pun. Cuma adakah dia percaya yang kita ni boleh selesaikan masalah dia dengan baik. Betul. So, yang penting lah Syauqi, yang paling penting kita nak dapat trust tu. Kepercayaan daripada orang. Tak semudah tu lah kita nak dapat kepercayaan daripada orang. Yang penting kita ni jadi rent, kita kena telus lah. Orang kata transparent. Tak ada sembunyi-sembunyi. Kalau kita kata professional fee kita 3%, kita kena beritahu. Sebab kebanyakan orang yang salah sangka sebenarnya, seronok lah ejen ni makan besar. Dia tak tahu yang 3% tu memang dah ditetapkan oleh LPPEH. Memang benda tu memang dah ditetapkan dan kita tak boleh nak orang kata nak ambil lebih daripada tu. Sebab lagi pun waktu yang 3% tu pun orang kata kita bayar booking tu pun bukan atas nama kita ataupun individu punya account. Dia daripada account agensi. Kalau kita tengok kita sign booking tu pun ada letterhead dekat situ nama agensi dan selalunya akan masuk atas nama agensi lah. Kalau contoh katalah jika pembeli tu agent tu suruh masuk atas nama personal tu ada something wrong kat situ lah. So kena berhati-hati kat situ tu sebab kita perlu berurusan dengan ejen-ejen yang berdaftar. Kalau apa-apa jadi pun kita boleh report dan duit kita tu orang kata boleh dapat balik lah kan, sebab itu semua mengikut undang-undang. Dan kebanyakan orang itulah macam akak pun macam orang kata orang kata lah rent ni sedap lah, makan satu rumah RM20,000. Padahal orang tak tahu bukan RM20,000 pun. Orang kata dari segi perkhidmatan kami pun kami pergi ke sana kemari, kami pergi uruskan lawyer, bank untuk submit loan. Kira orang kata dia tak perlu ambil tahulah. Kira pembeli hanya duduk di rumah dan terima SMS dari kami yang loan puan approve ataupun loan tuan approve. Ataupun tak approve, kita akan bagi solution dia macam mana. Macam tu. Bukan senang lah buat kerja macam ni. Orang nampak, senang je jadi ejen tanah ni. Buka pintu, tutup pintu, dapat duit commission. Nak nampak senang lah kan. Itu yang kita nampak. Tapi di belakang-belakang perlu handle dengan lawyer, perlu handle nak tenangkan di antara buyer dengan seller. Kadang buyer macam ni dah terpelagar. So nama dia real estate negotiator, perunding ni, nego. Nego, ya. Orang ni untuk dapatkan best deal. Orang ni puas hati. Kadang-kadang nak mendapatkan persefahaman di antara dua pihak, pembeli dengan penjual sangat-sangat struggle. Okay, sangat-sangat struggle kan. Orang nak cakap kita menjaga dua belah pihak lah Syauqi. Kita menjaga pembeli dan kita menjaga penjual, owner rumah tu sendirilah. Tugas betul. Kan. Bukan nampak senang, senang lah buka pintu, tutup pintu, orang beli dapat duit. Tak senang. Kan, sangat-sangat struggle.
Betul. nak antara income yang paling mahal adalah orang yang boleh menguruskan masalah manusia. So you akan dapat tak senang tapi dia punya income berbaloi lah kan. So maknanya Ya, kalau you betul. boleh sertai satu bidang yang menguruskan manusia, insya-Allah you punya income sangat-sangat tinggi dan berbaloi lah kalau orang Betul. cakap. Kan nampak senang buka pintu tutup pintu. Memang struggle gila. Okay. Betul. Alright. So that's why ada juga kan bos kita cari listing dan sebagainya, ada orang cakap 3%, mahal gila 3%. Kan? Certain owner, saya tak sure tapi saya tak berapa gemar owner yang jenis macam gila, untung 3% kot. Mahal gila. Kan dia nampak kita punya 3%, sedangkan dia punya untung kan katakanlah dia beli pada harga 30,000, dia jual pada 120,000 ke 1,000 ke 200,000. Bayangkan berapa banyak untung yang dia dah buat. Tapi 3% tu dia cukup rasa macam banyak gila 3%. Sedangkan dia dah untung ratusan ribu ke puluhan ribu. Kan? Saya tak sure macam mana kenapa ada mentality yang certain owner kan. Mahal gila 3% orang. Sedangkan dia dah untung puluhan ribu. Kan dia nampak ejen senang lah buat iklan bla bla. Inquiry masuk jual. Kan dia tak nampak yang sebenarnya di sebalik kita buat iklan, maybe kita kena guna iklan yang berbayar. Kalau listing tu Betul. betul-betul senang jual. Lepas tu pula kita nak gunakan kita punya database. Ejen owner nampak lah senang je buat iklan, aku boleh buat iklan, tapi tak ada inquiry langsung. Sebab apa? Antara kekuatan ejen ni adalah dia punya database. That's why tak pelik kenapa tiba-tiba hari ni beli, hari ni iklan, besok ada orang viewing dan sebagainya. Sebab apa? Dia dah ada dia ada database customer dia, mungkin nak location sama tapi tak ada kosong dan kita approach dah boleh dapat rumah tersebut. So kalau macam direct owner buat iklan sendiri, struggle sangat-sangat susah sebab you tak ada database, you tak ada platform, you tak ada networking yang boleh bantu make sure rumah tu terjual dengan cepat. You tak ada source macam tu, sumber tu yang you beli daripada, sumber tu yang you bayar kepada real estate negotiator, benda-benda tu. You nampak macam senang je buat iklan, aku boleh buat iklan. At the end tak terjual rumah kan. So that's why Betul. kita nampak real estate negotiator ni bukan jual rumah semata-mata tapi kita gunakan dia punya maybe kepakaran untuk advertising, kita gunakan networking dia, kita gunakan kepakaran dia untuk mencari klien dan sebagainya. Itu yang kita bayar sebenarnya. You bayangkan, dia boleh dapat untung ratusan hingga puluhan hingga ratusan ribu ringgit kan, dengan bermodalkan hanya mungkin berapa ribu je. Secepis amount 3% saja you allocatekan kepada orang lain dan boleh bantu jualkan rumah tu dengan cepat. Bagi saya kan, macam nak cakap, bagi saya kalau certain owner, nak kata certain owner yang betul-betul investor, dia lantik rumah tu seramai mungkin ejen. So apa dia tahu? Betul. 3% je kot. Aku bayar je lah. Masalah ni rumah aku dah untung puluhan ribu, aku dah untung ratusan ribu. Bayar je lah. Kan? Lantik je sama mungkin ejen supaya rumah tu cepat terjual. Tapi certain owner ni struggle sikit kita nak handle. So that's why tak mudah lah nak handle kan. Kata buat apa? Mahal gila nak lantik bla bla. Macam-macam bunyi. So kita pun ignore lah orang macam tu. Orang yang faham, dia akan faham. So saya tak pelik kenapa ada sorry cakap Chinese especially bahasa Chinese yang betul-betul investor, dia lantik je. Mari tolong jual saya punya rumah. Nampak tak? Dia tak perlu risau sebab apa? Sebab selagi rumah tu tak jual, tak perlu keluarkan kos apa-apa pun. Kan tak rugi Betul. apa-apa pun. Semuanya percuma. Semuanya percuma. At the end kalau dah terjual barulah Baru dibayar, ya. Dibayar. Dan kos pun bukan tolak daripada duit poket, tolak daripada booking klien. Nampak tak? So bukan nak promote promote untuk panggil gunakan ejen tak, tapi you kena faham yang ejen ni sangat-sangat memudahkan. You nampak satu part tapi banyak benda yang ejen mudahkan pembeli dan pihak penjual. You kena faham benda ni betul-betul. Alright. Okay, nanti kalau you all ada soalan, boleh letak kat ruangan komen untuk saya bacakan you all punya soalan. Okay, saya baca lagi soalan. Okay, maybe ini last question untuk Kak Aziz. Bagi nasihat sikit, maybe mereka yang join live session pada malam ni yang ada terniat lah kot kan, terniat nak jadi rent ke apa semua ke, boleh tak bagi apa cakap? Boleh bagi advice sikit. Okay, bagi sesiapa yang nak jadi rent ni, dia sebenarnya tak perlukan orang kata degree, PhD, master. Orang kata cukuplah sekadar SPM tu pun dah cukup dah sebenarnya. Dia sebenarnya proses selepas itu sebenarnya. Proses selepas tu kita nak belajar ataupun tak. Minat ataupun tak.
kalau benda tu kita buat tak penuh minat, Syauqi, apa kita buat pun tengah jalan je lah selalunya. Dia akan habis di tengah jalan. Sebab kalau nak mencurikan bidang ni tak salah. Kita ada kerja hakiki kita dan sebagai rent ni orang kata secara part time lah. Orang kata kadang-kadang part time pun boleh menutupi income kita yang tetap yang hakiki tu. Di situ kita boleh buat orang kata tambungan kita lah untuk keluarga, untuk bantu orang kata suami ataupun parents kita kan. Orang kata benda ni orang kata kalau nak libatkan di dalam rent tu orang kata berdaftar lah. Orang kata secara berdaftar ikut orang kata flow yang dah ditetapkan. Itu yang kata selalunya biar anak muda ni lah selalunya. Ya? At the end, balik semua kepada passion. Kan? Kalau kita kata Ya. ni bagus, tapi dia tak minat, tak boleh buat apa-apa juga. Kan? Betul. Kalau betul minat tu semua bagi saya kan, rent ni satu bidang yang kita kena buat kerja. You kalau buat bisnes apa-apa, you kena buat bisnes. Tapi bezanya adalah tak perlu kerah tenaga kita seteruk mungkin untuk kita dapatkan income yang sangat lumayan. Sebagai contohlah, kalau kita nak buat RM1,000 bersih, kita jual barang yang bernilai untung dia RM1. Bermakna kita kena jual 1,000 barang untuk dapatkan untung 1,000. Betul tak? Tapi kalau rent sebagai seorang ejen tanah, you just jual nak berapa? Okay, aku nak sebulan ni aku nak 1,000 je commission aku. Jual sebiji cukup. Maybe lebih kot daripada 1,000. Betul tak? Kan? Try lah saya buat iklan. Daripada sama kerja lah. Kalau you all bekerja lah kan. Katakanlah tiba ada inquiry, nak viewing. Set je lah weekend, Sabtu ke Ahad ke. Okay, viewing. Close, dah dapat. Nampak tak? Maknanya kata kalau just target nak buat 1,000 ke 2,000 sebulan bagi saya, sebiji rumah pun dah cukup untuk close bagi saya. Nampak tak? Compare dengan kalau kata kita jual produk, bermakna kalau nak untung RM1,000, kalau benda tu bernilai keuntungan kita RM2, at least kita kena jual 500 produk. You bayangkan kalau 500 produk, sehari kita kena jual berapa? Maknanya nampak tak? You gunakan masa you banyak juga untuk buat bisnes tu untuk dapatkan amount yang sama. Nampak tak? Masa kita sama tapi nilai masa kita berbeza. Nampak tak? Kerja sikit tapi income dia banyak. Bukanlah skim cepat kaya kan, tapi benda ni memang reality, hakikat. Tapi tak mudah jugalah kan. Mungkin 3 bulan, 4 bulan kemarau, 6 bulan kemarau. Barulah saya dapat rentak. Benda tu barulah orang kata kita dapat rentak tu lah. Rentak tu bukan senang dah dapat sebenarnya. So kalau kebanyakan bidang hartanah ni lah satu bidang yang orang kata boleh menutupi hutang-hutang kita sebenarnya. Hutang-hutang yang orang kata hutang-hutang jahat kita ni lah. Sebab orang kata daripada jadi rent ni lah orang kata boleh dapat fast money lah. Orang kata kalau kita rajin lah. Orang kata kalau tak rajin kita duduk saja nak tunggu rezeki turun dari langit tu mungkin tak kot Syauqi. Memang kalau orang kata pun kalau dalam Islam pun kita memang kena berusaha. Kita setakat kita bertawakal je tanpa usaha benda tu takkan jadi Syauqi. Bagi akak lah kita kena usaha lah. Usaha tu penting lah. Kalau usaha kita tawakal dan selebihnya kita berdoa, insya-Allah Tuhan akan bantu kita lah. Betul nampak tak? Yelah, mungkin dia fikir, usaha rent ni macam mana? Susah sangat ke usaha dia? Bagi saya, you boleh buat, tak susah. Kan? Just promote je lah iklan. Kalau dekat Facebook ke, dekat mana ke, katakanlah sehari spend 10 minit untuk iklan balik ke, repost balik ke, dah pergi buat kerja masing-masing. Kalau ada inquiry, jawab inquiry. Jadi kalau ada viewing, pergi viewing. Bukanlah you kena buat apa? Kena post barang, kena apa tak perlu pun semua benda tu. Jadi you dapat income yang sama je macam orang yang buat bisnes lain. Mungkin kerja yang kurang tapi income yang lebih tinggi. Nampak tak? Okay, right. So guys, kalau you all ada komen dekat kalau ada patutnya kita patutnya tak perlu kejap akak nak tambah sikit. Patutnya kita tak perlulah orang kata nak struggle sangat beriklan. Kita kadang-kadang kita kena sharing lah sikit Syauqi. Kita kena share maklumat yang selalunya pembeli ataupun owner rumah ni kena tahu. Daripada situlah baru diorang kadang-kadang terbuka mata. Oh macam ni. Bukan orang kata bukan mudah lah kita nak tambat hati orang kan untuk beli orang kata produk yang bernilai ratusan ribu ni. So daripada situ kita kena terang explain dekat diorang satu persatu sebab apa rumah ni macam ni, sebab apa kawasan dia macam ni, kenapa harga dia macam ni.
benda tu memang memainkan peranan lah sebagai ejen untuk bagi tahu sebab pembeli ni yang dia tahu, yang dia tanya perlukan jawapan, tanya jawapan. Sebagai rank itu yang akak hadapi sekarang lah. Kan customer akan banyak argue, ialah benda mahal. Of course dia akan tanya itu, akan tanya ni. So benda tu normal. So you kena prepare kan you punya bullet siap-siap, peluru siap-siap untuk kita tembak balik kita punya prospek. Supaya apa tanya jawab. So maknanya dia nampak, oh dahsyat ada ni. Maknanya aku okey, dia boleh deal, dia boleh uruskan aku punya urusan jual beli. Sebab apa? Dia dah trust. So that's why be a problem solver. Okay, saya suka cakap benda ni, be a problem solver. Jangan jadi seorang penjual rumah semata-mata. Sebab apa? Orang lain pun jual rumah. Beza kita dengan orang lain adalah kalau kita boleh jadi seorang yang penyelesai. Kita boleh jadi seorang penyelesai masalah orang lain, kan? Betul. Orang ni jual rumah ni tiba-tiba, kenapa orang ni pakai ejen ni, kenapa tak pakai ejen ni je? Wah, aku pakai ejen ni laju lah. Aku tanya ni dia jawab, aku tak tanya lagi dah jawab. Maknanya servis tu. So that's why sebab tu saya kata, Rent ni adalah business service. Dia menjual perkhidmatan, membantu orang untuk menjual rumah. Sebab produk bukan produk kita, rumah orang punya, kan? Tapi developer punya kalau projek under construction. Kalau yang kalau nama tu, kalau rumah yang subsale, under owner, bukan under kita. So kita provide service sebenarnya. So that's why kalau you berminat untuk jadi real estate agent ni, make sure real estate negotiator ni, make sure readykan diri dengan ilmu betul-betul lah. Belajar. Sekarang ni pun tak susah pun nak belajar. Banyak je kelas-kelas free. Online boleh apa semua kan. Membaca ke apa semua ke. Benda tu, ilmu tu ada. Sekarang ni mudah. Tak macam dulu. Kita rajin tak rajin je. Buka YouTube. Ilmu hartanah. Keluar je semua ilmu hartanah. Rajin tak rajin. Nak tengok kan. So that's why at the end semuanya berbalik kepada diri kita sendiri. Betul tak Kazi? Betul. Sebab kebanyakan pembeli ataupun penjual rumah ni, selalunya especially pembeli lah kita akan tekankan, selalunya diorang kalau kita tahu macam akak pernah alami sendirilah dulu masa beli property yang pertama tu, husband tenyeh je. Orang kata tenyeh je. Okay, lulus tenyeh. Tapi kita tak tahu apa yang terkandung dalam LO tu, benda semua. Tapi bila kita dah lantik ejen, sedikit sebanyak ejen akan terangkan, okey puan, sebelum puan sign LO, puan baca betul-betul apa yang ada tertera dekat LO. Lepas tu dalam tu akan ada takaful yang orang kata melindungi pembiayaan rumah kita tu supaya nanti tak tergadai. Benda tu macam selalunya orang akan lepas pandang lah. Selalunya memang ada takaful, memang ada, tapi dia backup tak sepanjang tempoh pembiayaan kita. Contoh 35 tahun, kadang-kadang dia ada backup hanya 10 tahun, kadang 15 tahun. Kita maintainnya kan, tak sedar yang rumah kita tu sebenarnya tak ada insurans, tak ada takaful pun untuk melindungi rumah kita tu. Kalau jika apa-apa berlaku kepada si suami, rumah tu selalunya si isteri tak akan mampu bayar lah. Kalau isteri tak bekerja, tak akan mampu bayar lah benda tu. Benda tu yang akak banyak belajar lah, Syauqi. Benda tu memang sangat-sangat penting dan orang selalunya akan terlepas pandang lah. Kadang-kadang macam diri akak sendiri, asyik baiklah dia cover, orang kata full cover sepanjang tempoh pembiayaan tu lah. Betul-betul Kak. Betul lah. Itu pun baru simple issue tentang tentang takaful. MRTT dengan MLTT kena bezakan. MRTT tu apa? MLTT tu apa? Dua benda berbeza. Kalau takaful ni takaful dalam SMP. Dalam yang MLTT ni tak termasuk pula, macam mana pula? Dua benda berbeza. So that's why itu baru isu yang sedikit tentang takaful. Banyak lagi benda kita kena belajar dan sebagainya. So that's why antara kelebihan juga jadi sebagai seorang yang bagi saya lah, Kak Aziz nampak deal-deal yang bagus. Okay? Sebelum ni pun dia nampak dah, deal ni bagus gila kan. Dia sekarang disambar dulu. So maknanya once real estate agent dia nampak mana yang, yelah dia sebagai dia dalam bidang ni, bermakna in case kalau ada dapat orang nak jual rumah ke, yang deal-deal yang dia rasa macam sedap agak deal ni kan okey lah ni, kalau kau ambil kan, dia akan grab dulu. So maknanya so kenapa tak pelik pun kenapa tiba-tiba asal tak ada orang cakap, kalau orang luar cakap asal tak ada deal-deal yang bagus ni kan, you orang tak tahu sebenarnya. Yelah, siapa yang nampak dulu dia ambil dulu kan, siapa nampak dulu dia buka, dia grab dulu lah benda tu. So antara peluang, antara benda yang bagus juga jadi sebagai seorang real estate negotiator ni, you kalau betul-betul minat dalam bidang hartanah, you akan nampak deal-deal yang bagus. Dia nak jual harga murah boleh lah aku beli. Tak open, tak iklan pun nak pergi kan. So itu yang berlaku Kak Aziz juga. Sebelum ni kita ada satu tanah dekat Kuala Kangsar kan. Kita bawa Kak Aziz untuk Kak Canda tu untuk yelah untuk
bantu advertise ke kan, untuk bagi listing baru kat Aziz. Betul. Dia kata, dekat tanah tu kalau beli kan, mana Hmm. deal tu bagus, memang dia tu bagus gila, tapi ada certain isu yang orang tak nak jual lah apa semua. Ya, ada betul. rezeki. Tapi sama lah kalau maybe kalau you all dalam bidang property pun, you all akan nampak deal yang bagus ni. So that's why tak pelik kenapa ramai real estate agent yang selalu jumpa rumah RM30,000, RM40,000, apa market value, bank value harga certain amount, dia dapat harga 30% below, sebab dia jumpa dulu. So dia jumpa dulu, dia grab dulu lah. So that's why benda-benda ni memang berlaku lah dalam Betul. dunia hartanah. Okay. So dalam dunia hartanah juga you all boleh belajar tentang pelaburan, tentang pengurusan hartanah dan sebagainya. Sangat-sangat banyak kita boleh belajar, bukanlah menjual dan membeli sahaja. Okay guys, you all ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya pukul 10 kan, nak bagi penutup sikit kat Aziz. Okay guys, kalau you all nak downloadkan e-book yang bernilai RM199 secara percuma je, step by step macam mana kita nak beli hartanah pertama kita, you all boleh klik link WhatsApp pula, link dekat bawah ni untuk download e-book secara percuma saja, which is for free. Download e-book ni. So e-book ni akan menerangkan kepada anda semua apakah step by step untuk kita beli hartanah dengan betul. Nak beli hartanah ni mudah, tapi untuk make sure kita beli hartanah yang betul dan memudahkan urusan kita, which is sangat-sangat struggle dan sangat-sangat susah. So that's why kita berikan e-book ini secara percuma sahaja. You all boleh klik link ni, tim saya dah pin dekat bawah, boleh klik link ni dan boleh terus download secara percuma sahaja. Okay Kak Aziz, last words kadang-kadang terakhir malam ni. Okay lah. So sebagai rent lah, akak sekarang sebagai rent. Kalau boleh lah, akak nak orang kata setiap keluarga sepatutnya ada sebiji rumah lah ataupun aset hartanah. Sebab kalau akak nak bantu lebih ramai orang kata kalau setiap keluarga tu dapat satu rumah yang orang kata tak besar lah tapi cukup untuk orang kata tempat berteduh satu keluarga itu, akak rasa sangat berbesar hati lah, orang kata kita boleh bantu dia. Kita ni bukan setakat orang kata nakkan professional fee tu je, tapi kita nak kepuasan dan kegembiraan daripada keluarga tersebut lah. Orang kata kalau kita bantu orang, insyaAllah Allah memudahkan urusan kita. Syaki. Yang itu yang akak rasa, sebab akak pernah rasa apa yang diorang rasa sebelum ni yang tak ada rumah. Alhamdulillah, insyaAllah ini husband akak akan beli orang kata hartanah yang kedua kami. Macam mana kami pernah struggle dulu untuk dapatkan satu hartanah tanpa ilmu. So sekarang kita orang orang kata dah boleh atur lah gerak langkah kita orang ni lah. Maksudnya akak nak bantu keluarga-keluarga yang lain untuk memiliki rumah, walaupun rumah tu bagi diorang tak cantiknya rumah ni, tapi satu unit rumah tu orang kata dah dapat tempat berteduh tu, orang kata dah bersyukur lah untuk setengah keluarga tu lah kan. Okay. Betul. So itulah perjuangan Ren Clear ke? Clear. So itulah antara perjuangan Kak Aziz, nampak tak, nak bantu seramai mungkin especially Bumi Putra untuk ada rumah sendiri. Okay, so maknanya itulah perjuangan Kak Aziz. So that's why kalau you all yang belum ada lagi hartanah pertama, PM rumah tim pertama kita itulah untuk tim kita bantu. Bukanlah maksudnya PM terus kena beli, tak. Kita advise dulu apa yang you kena readykan, apa preparation dia, apa benda yang kena ada, apa benda yang kena kurang ada, kalau ada hutang jahat kena kurangkan ke, kena tinggalkan ke, macam mana ke, kita advise. Kita more kepada consultation. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh PM tim kita boleh bantu anda untuk selesaikan masalah hartanah anda dengan baik. Okay, I hope you all semua dapat sesuatu pada live session pada malam ini. Dan in case kalau anda semua ada apa-apa pertanyaan mengenai hartanah, insyaAllah tim kita boleh bantu anda semua untuk start plan macam mana nak beli hartanah tahun ini ataupun paling lambat tahun hadapan. So kita dah bantu ramai dah Kak Aziz kan. Kita dah bantu especially Melayu lah, geng-geng Melayu kita ni untuk start ada property mereka pada tahun ini kan. Okay, boleh klik link dekat bawah ni. Okay, boleh klik link WhatsApp dekat bawah ni in case kalau you ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan hartanah. Tim kita boleh bantu anda secara percuma saja. Kita nak advise secara percuma saja, which is you all boleh tanya secara direct lah kan. Kalau tanya kat Facebook ni mungkin ada mungkin agak mungkin agak privacy sikit ke apa ke, boleh tanya PM kita untuk dapatkan
soalan, boleh dapatkan jawapan yang lebih tepat in case kalau ada sebarang pertanyaan. Okey, itu saja untuk live session pada malam ni. So thank you Kak Aziz sudi luangkan masa pada malam ni dan berkongsi ilmu kepada Sama-sama Syauqi. dan kita mendoakan Kak Aziz boleh terus berjaya di dunia dan akhirat. Kak Aziz, apa dia kami boleh support Kak Aziz? In case Apa kami dia? follow Facebook, apa dia kami boleh support Kak Aziz? Boleh follow Facebook ke apa ke? Instagram Okey, ke? boleh follow Facebook Kak Aziz lah, Nur Aziah Ghazali. Kalau ada Okey, apa-apa pertanyaan, boleh PM Kak Aziz secara direct lah. Okey, tim minta ni letakkan maklumat Kak Aziz Facebook dengan nombor telefon. Okey, jap saya letakkan nombor telefon Kak Aziz dulu. So siapa-siapa yang orang kata nak dapatkan nasihat untuk dapatkan rumah pertama dia orang. So tak semestinya mesej tu kena beli rumah ya. Kita akan advise macam mana kita nak solvekan problem kalau macam mana documentation tak lengkap, apa benda semua, apa yang perlu buat. Tak semesti tahun ni dapat rumah, mungkin rezeki tahun hadapan. Siapa tahu, betul tak? So pentingnya kena prepare lah kan. Kalau tak prepare sampai bila pun tak akan ada rumah. Nampak tak? So saya dah send. Okay, in case kalau you all ada persoalan apa-apa ni boleh contact nombor ni. Nombor Kak Aziz 012-545-7336. In case ada persoalan berkenaan dengan hartanah, persoalan dengan apa pengurusan keuangan ke apa preparation sebelum beli rumah, boleh PM Kak Aziz untuk Kak Aziz bantu anda semua. Alright guys, thank you pada siapa-siapa yang sudi menonton live session pada malam ni. I hope you all semua learn something yang berguna dan boleh sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain. Seperti biasa, setiap malam pada pukul 9 malam kita akan buat live session dan kita akan menjemput panel-panel yang expert dalam bidang masing-masing untuk berkongsi cerita dan pengalaman mereka bersama dengan anda semua. So, itu sahaja daripada saya dan Kak Aziz. Seperti biasa, jangan lupa hashtag kita, hashtag Masjid Aroma 21, hashtag Penaju Hartanah Bumi Putra dan hashtag BR Property Expert. Bye bye guys, jumpa besok malam.